Ramadan tiba lagi. Barakah Ramadan dengan memberi. Kempen sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Alhamdulillah, kira-kira 5,000 keluarga telah disantuni termasuk dalam dan luar negara sepanjang Ramadan tahun lalu dengan dana terkumpul menghampiri 1 juta ringgit Malaysia. Sumbangan ini akan disalurkan kepada asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi sepanjang bulan Ramadan ini dan selepas Aidilfitri di dalam dan juga di luar negara. Sumbangan dibuka untuk iftar, pek makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Layari barakahramadan.com atau hubungi hotline 011-2051-1909. Ayuh para dermawan sekalian, kita jayakan lagi pada tahun ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada sumbangan kita. Walau sekecil mana, ia tetap bernilai di sisi Allah dan amat berharga dan bererti untuk insan-insan yang kita sedang santuni. Haluan berakhlak, mendidik dan berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini untuk mengupas satu tajuk yang sangat menarik. Jadi mari kita mulakan temu bual kita pada pagi ini dengan baca kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan sahabat Rasulullah lah kita dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Bersyukur pada Allah kerana masih lagi menggunakan kita kesihatan yang baik pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan menemu bual bersama dengan saya, Ainal Mardiah. Kita menemu bual seorang guru yang sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan. Beliau merupakan Cikgu Nashidah binti Ibrahim. Beliau berpengalaman selama 32 tahun dalam bidang pendidikan, yang mana menjadi PKM selama 7 tahun dan menjadi pengetua selama 5 tahun. Dan sekarang beliau merupakan seorang guru besar di Sekolah Rendah Agama At-Tarbiyah Al-Islamiyah Serati. Beliau juga mempunyai 5 orang anak. Beliau juga merupakan NYDP 3 Negeri Perlis dalam sektor
pembangunan wanita dan keluarga. Jadi pada hari ini tajuk kita yang menarik adalah peranan ibu bapa dan guru dalam membimbing anak-anak ke syurga. Jadi anak-anak zaman sekarang didedahkan dengan teknologi yang sangat canggih, yang mana di zaman yang serba moden ini, internet berada di hujung jari. Anak-anak boleh menekan apa sahaja untuk mencari maklumat dalam internet. Jadi dalam arus yang sangat mencabar ini, kita ingin melihat apa peranan ibu bapa dan guru dalam membimbing anak-anak kita supaya kita menjadi masyarakat yang berguna. Bab kata hukama, jika kita ingin melihat masa depan sebuah negara, maka kita kena melihat anak-anak pada zaman sekarang. Jadi cikgu, saya ingin bertanya, cikgu berpengalaman mengajar di sekolah menengah kerajaan dan juga cikgu berpengalaman mengajar di sekolah arus perdana dan juga di sekolah agama rakyat. Jadi apa pandangan cikgu tentang pengalaman cikgu mengajar di dua buah institusi ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator Cikgu Aina. Alhamdulillah, sebagai pentadbir di sekolah arus perdana, kita dibantu oleh penolong-penolong kanan yang berpengalaman dan pegawai takbir yang sudah dilatih untuk menjalankan kerja-kerja perkeranian dan urusan keuangan. Bekerja di sekolah agama rakyat seperti Surati, ini kemudahannya adalah amat terhad. Bilangan kekitangan dan peralatan juga tidak semewah sekolah arus perdana. Kursus untuk guru-guru dan kaki tangan pun agak terhad. Tambahan pula apabila kita urusan keuangan seperti gaji, guru, staf, semuanya perlu diuruskan sendiri oleh pihak sekolah. Langkah penjimatan perlu diambil kerana pendapatan sekolah tidak menentu. Ada kala kita terpaksa menghadapi keadaan defisit dalam keuangan. Semua ini perlukan perhatian dan tidak seperti di sekolah biasa yang semuanya ditanggung oleh kerajaan dan tidak perlu dirisaukan. Walau bagaimanapun selama saya bekerja di sekolah ini, saya dapat merasakan bahawa keberkatan kerana di sini walaupun guru-guru bergaji kecil, mereka bekerja bersungguh-sungguh, mereka merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada mereka. Mereka ikhlas bekerja. Jadi kita nampak di sini bahawa keberkatan daripada gaji yang mereka perolehi itu dapat mereka survive walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Mereka sangat yakin bahawa rezeki yang Allah beri tentu dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk wang ringgit. Mereka yakin dengan datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka seperti berbagai-bagai bentuk rezeki di segi anak yang soleh, di segi di segi kesihatan yang baik kan. Jadi semua itu mereka rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dan tenang tanpa mereka tertekan dengan berbagai masalah yang timbul. Sungguh pun begitu, kebanyakan ibu bapa di sekolah ini berbanding dengan sekolah biasa arus perdana, mereka lebih berkesedaran untuk membantu pihak sekolah kerana mereka mempunyai minda untuk menjadikan anak-anak mereka ni anak-anak yang dididik dalam di segi agamanya, sebab itulah mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Jadi mereka memberi komitmen yang agak tinggi bila diperlukan, seperti PIBG yang akan
menjayakan program-program sekolah dengan sokongan mereka di segi tenaga dan wang ringgit. Yang paling penting apa yang saya perhatikan ialah bahan pengajaran yang ada di sini menekankan tarbiyah dan tadabbur Al-Quran, hadis dan sirah. Ada tarbiyah merentasi kurikulum bagi menghidupkan penghayatan Islam di kalangan anak-anak. Secara peribadi saya suka bertugas di sekolah ini kerana saya juga berpeluang mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam bersama dengan anak-anak, bersama dengan cikgu-cikgu, belajar hafal Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kerana saya bukanlah berasal daripada aliran agama, jadi ini menghiburkan hati saya walaupun pendapatan tidak seberapa, tapi saya dapat menghabiskan usia tua saya dengan kerja-kerja yang berfaedah. Alhamdulillah, terima kasih cikgu di atas perkongsian tadi. Jadi di sini kita dapat melihat ada kelainan di sekolah agama rakyat, iaitu aspek tarbiyah dan tadabbur Al-Quran diterapkan di sekolah agama rakyat. Kenapa cikgu rasakan penekanan tadabbur Al-Quran sangat penting di sekolah? Apa kesannya jika kita menekankan aspek tadabbur Al-Quran di dalam pendidikan di sekolah kita? Silakan cikgu. Alhamdulillah, di sini kami cuba untuk mengaitkan semua yang dipelajari oleh anak-anak dengan Allah, tarbiyah merentasi kurikulum, mendidik iman yang mantap di hati anak-anak, menghubungkan semua perkara dengan Allah supaya Allah sebagai Rab mereka sentiasa terpahat di hati anak-anak ni. Malahan apa sahaja yang mereka lakukan, sama ada kebaikan atau keburukan, mereka akan sentiasa hubungkan dengan Allah, seperti mana yang telah yang kami selalu ataupun yang pihak selalu cikgu-cikgu suruh hafal surah Al-Zalzalah misalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi walaupun sebesar zarah, sebarang kebaikan yang dibuat akan dinilai oleh Allah, tak kira kebaikan ataupun keburukan. Jadi yang ni selalulah kita to be di kalangan anak-anak ni. Anak-anak yang dibentuk iman yang mendalam akan menjadi anak-anak yang hebat kerana mereka lakukan semua perkara dengan bersungguh-sungguh dalam semua keadaan, sebab mereka yakin Allah itu menilai apa yang mereka buat. Itu memang sangat penting ditanam di kalangan, di hati anak-anak ni. Jadi mereka, kalau mereka taat kepada ibu bapa mereka kerana mereka faham bahawa ini adalah tuntutan Allah. Sebab dalam surah Al-Luqman juga ayat yang ke-14 disebutkan, dan kami wajibkan manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dan tempoh menceraikan susunya. Ialah dalam masa 2 tahun. Jadi bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Dan ingatlah kepada Allah lah juga kamu akan kembali untuk menerima balasan. Itu maksud surah dalam surah Luqman, yang antara ayat yang juga kami selalu to be kepada pelajar-pelajar ni, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik kepada ibu bapa mereka. Jadi mereka akan istiqamah dengan kebaikan walaupun tidak dilihat oleh manusia. Mereka akan lakukan tidak akan lakukan kejahatan kerana mereka takut dosa kepada Allah, bukan kerana dilihat oleh manusia. Jadi sifat inilah yang kita nak tanam di kalangan anak-anak di sini. Di mana yang Rasulullah SAW telah mendidik sahabat-sahabat yang hebat satu ketika dulu, kerana dengan akhlak yang macam ni. Sebab itulah kita dapati Islam telah berkembang luas. 2/3 daripada dunia ini telah dikuasai oleh Islam dengan sifat ini, sifat yang iman yang mendalam ni. Jadi kerana itulah iman mendalam ini sangat penting, sebab dengan iman inilah umat Islam akan jadi berani, cintakan ilmu, mempunyai ukhuwah yang mantap, saling bantu-membantu antara satu sama lain.
Taklim menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menyuruh dan melarang untuk melakukan melarang daripada melakukan keburukan ataupun perkara yang keji. Seperti mana dalam surah Ali Imran ayat 104 ya, Allah telah menyatakan yang bermaksud Allah bahawa orang-orang yang sepikian yang mana menyuruh melakukan perkara yang baik dan melarang daripada melakukan perkara yang buruk ni adalah orang-orang yang berjaya. Itulah sebab bila kita sentiasa bertadabbur dengan Al-Quran ini, jadi insya-Allah kita akan menghasilkan anak-anak yang sentiasa memberi manfaat kepada umat ini, berjaya untuk dunia dan akhirat. Jadi itulah yang kita ingin lahirkan, insya-Allah. Ya, saya setuju. Apabila kita terapkan konsep tadabbur Al-Quran dalam pendidikan anak-anak di sekolah, anak-anak akan belajar bahawa Allah sentiasa memerhatikan mereka sepanjang masa. Apabila kita mentadabbur Al-Quran, banyak kisah-kisah yang kita pelajari. Jadi, apabila anak-anak merasai bahawa Allah memerhatikan mereka sepanjang masa, insya-Allah mereka akan menjaga tingkah laku mereka walaupun di mana mereka berada. Ibaratnya mereka ada sebuah CCTV yang sentiasa merakam segala tindak tanduk mereka sepanjang masa. Di realitinya di sini, anak-anak berada di rumah bersama ibu bapa dan berada di sekolah dengan guru-guru. Pada pendapat cikgu, anak-anak yang mana pendidikan ibu bapa dan guru, yang mana satu lebih memberi kesan terhadap pendidikan anak-anak sepanjang pembesaran mereka. Silakan cikgu. Selagi namanya pendidikan kan, sudah tentulah kedua pihak ni mempunyai pengaruh ataupun kesan kepada anak-anak. Namun kalau lihat pada pendidikan awal, kanak-kanak kita sudah tentulah bermula di rumah. Sebab itulah sejak pemilihan jodoh lagi, Rasulullah SAW telah berpesan untuk kita memilih pasangan yang beragama. Sebagaimana yang sabda Rasulullah SAW yang bermaksud wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya, kan. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama. Nescaya kamu akan bahagia. Jadi kita telah diminta untuk memilih yang beragama kerana wanita yang beragama akan melahirkan zuriat yang beriman, insya-Allah, kan. Mereka akan dapat mendidik anak-anak dengan didikan agama yang cukup untuk berjaya di dunia dan akhirat. Kalau kita lihat dalam buku Dr. Abdullah Nasyih Uluan ya, yang bertajuk pendidikan anak-anak dalam Islam, dia kata di situ faktor-faktor kenakalan anak-anak ni adalah banyak disebabkan oleh faktor keluarga. Di sini dia boleh disebut ada 4 faktor keluarga ni, iaitu pertama faktor kemiskinan. Yang kedua disebut sebagai faktor ibu bapa yang tidak harmoni dan saling bergaduh di antara satu sama lain di hadapan anak-anak. Yang ketiga disebut masalah perceraian. Bila berlaku perceraian ni, anak-anak jadi serba salah. Ayah nak ikut ayah, nak ikut mak, mak tiri, bapak tiri. Semua ni memberi kesan yang mendalam dalam anak-anak. Dan begitu juga ibu bapa yang meremehkan pendidikan anak-anak kerana sibuk dengan kerjaya. Disebut kesibukan yang terlalu sehingga meninggalkan anak-anak tanpa kasih sayang yang mencukupi lah. Ini banyak berlaku lah pada masa sekarang ni. Jadi semua ni boleh membawa masalah kepada personaliti anak-anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kita, orang-orang yang beriman, di dalam surah At-Tahrim ayat 6, supaya kita memelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-bata. Jadi dalam sebuah hadis juga riwayat Bukhari ada disebut, hendaklah kamu
yang bermaksud riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud seorang lelaki itu adalah pemimpin di dalam keluarga dan bertanggungjawab terhadap adik yang dipimpinnya. Dan seorang wanita itu memimpin di dalam rumah tangga suaminya dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi dalam satu hadis lain pula, riwayat Ibnu Majah disebut, didiklah anak-anak kamu dengan didikan yang baik. Jadi di sini kita lihat peranan ibu bapa adalah sangat penting kerana anak-anak ini lebih banyak masa di rumah berbanding dengan di sekolah. Terutama 4 tahun yang awal kan. Namun begitu realiti kita pada hari ini kita lihat ibu bapa yang sibuk bekerja, masa bekerja yang terlalu lama, ada yang daripada bermula pukul 7 sampai pukul 6 petang ataupun ada shift malam macam-macam. Jadi realiti yang begini ini memang menjadikan tanggungjawab mendidik anak-anak ni terpikul oleh guru-guru di sekolah. Jadi tanggungjawab mendidik anak-anak ini ramai diserahkan kepada pihak sekolah, menjadikan peranan guru ini bertambah penting. Jadi guru perlulah menjiwai kerjaya sebagai pendidik ini. Sekaligus mereka harus merasa diri mereka ini sebagai pendakwah ataupun bukan mendidik setakat pendidikan duniawi, tapi maksudnya pendidikan agama ni perlu dididik, mengambil alih, seolah-olah mengambil alih tanggungjawab ibu bapa ni. Jadi mereka perlu memberikan fahaman yang betul kepada anak-anak. Anak-anak murid ni perlu dididik sebagaimana anak-anak mereka sendiri. Mereka memerlukan guru-guru yang ini semua memerlukan guru-guru yang berjiwa murabi berkualiti, dan mereka ada ruh untuk jadi guru, bukan untuk makan gaji, tapi ruh mempunyai ruh. Di sekolah rendah seperti Surati ni, penekanan guru sebagai contoh dan sentiasa berniat murni kerana Allah ni memang ditekankan. Mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengejar keredaan Allah. Jadi anak-anak murid sentiasa diingatkan supaya belajar bersungguh-sungguh, berakhlak dengan akhlak Islam untuk mengejar matlamat yang lebih jauh, iaitu matlamat akhirat, bukan matlamat untuk berjaya di dunia semata-mata. Jadi selalu kami pihak sekolah selalu tekan-tekankan kepada pelajar-pelajar. Memang tidak dinafikan bahawa guru-guru ni lebih dipercayai oleh anak-anak melebihi ibu bapa mereka kan. Selalu kalau ibu bapa cakap dia akan kata cikgu kata macam ni, cikgu kata macam ni. Dia maksudnya dia percaya cikgu tu daripada ibu bapa. Jadi di sinilah peranan guru ni sebenarnya sangat penting untuk memperluruskan lagi akhlak anak-anak supaya mereka selaras dengan akhlak Islam. Ini peranan guru. Apabila akhlak telah terbina, maka anak-anak akan membesar dengan rasa tanggungjawab terhadap Allah, terhadap ibu bapa, terhadap masyarakat. Namun perkara ini sebenarnya bukanlah mudah seperti yang kita tutulkanlah, memerlukan kerjasama antara ibu bapa dan guru-guru. Apa yang diajar di sekolah perlu dikukuhkan di rumah, dan ibu bapa juga tidak akan menjadi supaya ibu bapa ni tidak menjadi teori lah. Sebab kalau ibu bapa di rumah buat benda lain, cikgu kata benda lain, dia jadi macam satu teori je lah, tak ada contoh yang berkekalan. Maksudnya bila cikgu kata, contohnya cikgu kata haram merokok kan, haram merokok. Kalau balik ibu bapa lah selalunya kan, bapa merokok, jadi macam satu yang mengelirukan mereka lah. Begitulah juga hal-hal lain seperti di sekolah sebut baca Quran, jangan tak baca Quran, di rumah balik baca Quran. Tapi kalau di sekolah ibu bapa pun
tidak begitu menekankan benda begini, jadi adalah menyebabkan mereka confused lah kan, mereka jadi orang kata double standard. Jadi begitulah dan hal-hal lain seperti usaha-usaha sekolah untuk membina akhlak pelajar-pelajar ni perlu diteruskan di rumah. Jadi kerjasama antara ibu bapa dan guru-guru ni barulah akan dapat memberi impak yang besar kepada perkembangan usaha anak-anak ni. Jadi gandingan antara ibu bapa, guru memang tak boleh dinafikan, sangat penting. Kalau kedua-duanya berjalan lancar, insya-Allah anak-anak ni akan membesar dengan orang kata menjadi orang yang hebat di satu masa nanti. Jadi di sekolah ni terdapat satu modul, kami di sekolah ni ada satu modul yang khusus untuk mendidik anak-anak kepada mentaati Allah dan cintakan Rasul. Kita ada tagline, cinta Allah, taat Allah, cinta Rasul. Jadi ini memang tagline, kita panggil tagline. Ini belajar didik untuk mentadabur Al-Quran, merasai kehebatan Allah, mengimpikan syurga Allah, takut neraka Allah. Contoh seperti dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 10. Kita tengok yang mana Allah di dalam ayat tu disebut tentang golongan yang kanan, golongan kiri, iaitu golongan kanan, golongan yang dekat, yang golongan kiri dan golongan yang didekatkan oleh Allah, itu golongan para nabi kan. Jadi di situ mereka akan merasa takut menjadi golongan kiri, sebab golongan kiri akan ditempatkan kekal di dalam neraka, dan golongan kanan akan mendapat ganjaran yang sangat hebat, disebut yang ganjaran yang kekal di syurga. Jadi semua ni menjadi satu motivasi kepada anak-anak untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, cinta Quran, cinta Rasul, dan ini semua sangat penting dalam pendidikan anak-anak. Jadi di sini kita dapat lihat kerjasama antara ibu bapa dan guru sangat memainkan peranan penting dalam mencorakkan jati diri anak-anak menjadi insan yang berguna di masa depan. Penggunaan media masa ataupun penggunaan teknologi yang canggih memberi impak yang buruk dan sangat bahaya jika digunakan tanpa pengawasan dan tanpa had oleh anak-anak. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada cikgu, adakah penekanan iman kepada Allah dalam pendidikan anak-anak ini boleh menjadikan anak-anak ini berdikari dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan seharian mereka? Ya, saya yakin penekanan kepada 6 rukun iman ni sangat penting kepada anak-anak. Sebab kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW mendidik para sahabat, mereka didik dengan iman selama 13 tahun di Mekah. Jadi mereka membina keyakinan yang mantap sehingga lahir generasi Al-Quran yang unik, yang dapat memikul tanggungjawab yang besar, dapat menjadi panglima perang yang hebat kan. Mereka juga dapat mereka ditarbiah oleh Nabi, maksudnya mereka menjadi orang-orang yang mengorbankan semua harta benda semua, segala sampai kalau kita tengok Saidina Abu Bakar sampai sanggup mengeluarkan semua harta dia kepada Islam. Yang itulah akibat daripada penekanan kepada iman tu tadi. Jadi kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, insya-Allah kita, kalau kita balik kepada pembinaan iman ini, insya-Allah kita dapat melahirkan anak-anak yang hebat, insya-Allah, yang dapat mewarisi kefahaman Islam ini dengan betul, bukan sekadar ikut-ikut ataupun kerana dia anak orang Islam dia jadi Islam, tapi mereka faham. Seperti mana dalam surah Al-Luqman ayat ke-16, Allah merakamkan pesanan Luqman kepada anaknya supaya
meyakini bahawa Allah itu maha melihat, lagi maha halus perkiraannya. Jadi kalau kita tengok dalam ayat tu, kita nampak bagaimana halusnya, bagaimana lembutnya Luqman berpesan kepada anaknya dengan ayat tu yang maksudnya wahai anak kesayanganku. Dia mula wahai anak kesayanganku. Sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun sebesar biji sawi, serta tersembunyi dia di dalam batu besar atau di langit atau di bumi, sudah tentu akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi ataupun dibalasi. Jadi kerana sesungguhnya Allah itu maha halus perkiraannya dan amat amat melihat apa yang tersembunyi. Jadi anak-anak kalau dididik dengan perasaan ini, perasaan yang takut pada Allah dan sentiasa mengharap pertolongan Allah, akan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, ibu bapa, dan juga akan suka kepada kebaikan. Sebab melakukan kebaikan maksudnya adalah langkah ke syurga, kan. Jadi mereka akan jadi rajin kerana Allah. Jika sifat ini berkekalan, maka mereka akan beristiqamah dengan kebaikan. Mereka berada di mana-mana pun mereka akan sedar dan yakin yang Allah itu maha melihat walaupun tiada manusia melihat. Alhamdulillah. Jadi di sini kita yakin cara yang paling berkesan adalah menanam iman di dalam hati anak-anak kita. Supaya walau di mana pun mereka berada, mereka merasai muraqabatullah ataupun pengawasan Allah sepanjang masa. Apabila kita sendiri merasai Allah memerhatikan kita, kita akan sentiasa berjaga-jaga dalam tindak tanduk kita. Maka begitulah juga dengan anak-anak kita, insya-Allah. Dengan adanya iman, mereka akan terjaga, insya-Allah. Jadi cikgu, saya ingin bertanya, adakah faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi pendidikan anak-anak ini dalam tempoh pembesaran mereka? Sejak akhir-akhir ni kita sering mendengar masalah makanan halal dan taiban kan. Isu ni telah menjadi semakin hari semakin besar. Masalah sumber makanan yang tidak halal, proses sembelihan yang tidak disahkan JAKIM, daging babi yang bercampur dengan daging yang halal. Isu-isu ni semua selalu diperkatakan, kita baca dalam khabar, kita lihat dalam televisyen. Seperti yang kita ketahui, konsep halal ini bukanlah sekadar itu sahaja. Semua, tapi bahkan melibatkan semua sumber pendapatan yang halal, yang tidak melibatkan unsur-unsur judi, riba, harta anak yatim dan kegiatan-kegiatan haram yang lain. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di bumi dan yang halal dan yang baik. Begitu jugalah dalam sebuah hadis riwayat Tabrani yang bermaksud, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu, maka neraka lah lebih layak baginya. Jadi sudah tentulah makanan yang haram mempunyai kesan yang buruk. Dalam hadis yang lain pula ada riwayat Tabrani juga bermaksud, baguskanlah makanan kamu, nescaya doa kamu akan diperkenankan. Jadi faktor makanan ni sangat penting kita jaga. Sebab itulah para tabi'in zaman dahulu mereka sangat jaga makanan ni. Ada saya pernah baca ada tabi'in yang sanggup sampai dia muntahkan semula dia punya makanan apabila diragui kehalalannya semua makanan yang telah dia makan. Dia jolok bagi keluar. Sebab realitinya pada kita hari ini banyak terdapat makanan yang bukan sahaja diragui, bahkan kehalalan, bukan sahaja dari segi kehalalan, bahkan dari segi kesihatan pun tak baik untuk kesihatan. Terdapat makanan yang mempunyai unsur yang berlebihan, yang berbahaya, boleh pula menjejaskan perkembangan otak anak-anak, kan. Begitu dahsyat kesan pengambilan ataupun pengaruh pengambilan makanan yang tidak baik
ke dalam tubuh badan kita dan ke dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, mencari yang halalan tayyiban itu sangat penting untuk pembesaran anak-anak kita dan juga kita. Kerana apabila makanan itu tidak baik, kesannya amatlah tidak baik. Jadi di sini kita dapat lihat mendidik anak-anak ke syurga ini bukanlah sesuatu yang mudah. Betulkah begitu, cikgu? Ya, tapi kita memang tiada pilihan. Allah telah memberi panduan kepada kita melalui hadis, melalui Al-Quran. Jadi matlamat yang jauh, yang kekal abadi memang memerlukan pengorbanan. Harga syurga memang mahal. Jadi inilah yang memberi motivasi kepada kita sebagai guru dan ibu bapa untuk meraih hasil di sana nanti, insyaAllah. Jadi kita nak kena ubah mindset supaya melihat matlamat akhirat ini sebagai matlamat utama dalam kehidupan kita. Sebab kita bila kita akhirat yang kita kejar, dunia akan juga tunduk dan datang kepada kita, insyaAllah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nashidah di atas perkongsian beliau pada hari ini. Jadi di sini kita dapat melihat ibu bapa dan guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembesaran anak-anak zaman kini. Oleh itu, marilah kita sama-sama bekerjasama dalam membina masyarakat ataupun generasi hadapan yang hebat dan berakhlak mulia. Penekanan iman sangat penting dalam kehidupan seharian. Dan penekanan iman juga sangat penting dalam membentuk jati diri yang hebat dan berprinsip dalam menempuh liku-liku kehidupan yang mana sangat banyak cubaan-cubaan yang datang. Oleh itu, sama-samalah kita mendidik diri kita dan anak-anak kita menjadi masyarakat yang berguna. InsyaAllah sampai di sini perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum.
بنا